Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam segmen Nurani hari ini, hari Ahad 19 Julai 2020 Masihi, bersamaan dengan 27 Zulkaidah 1441 Hijri. Bertemakan saya DJ Rudy sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah untuk petang ini, sebagaimana yang dijanjikan setiap Ahad, kita akan bersama-sama dalam rancangan Fiqh fi Solah. Walau bagaimanapun, seperti yang dijanjikan di minggu lepas, kita akan ikuti perbicaraan berkenaan dengan ibadah korban. Bahagian 1 bersama-sama dengan pembimbing kita tak lain tak bukan, iaitu Al-Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar. Anda boleh saksikan menerusi live Terengganu FM, live Facebook Terengganu FM. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau tak sempat boleh ulang. InsyaAllah kami akan rakam untuk Facebook live ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar yang telah pun bersedia, saya kira, untuk bercakap berkenaan dengan ibadah korban menerusi kitab Idaman Penuntut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebagaimana yang kita telah pun janji dengan pendengar kita, untuk sama-sama kita ambil peluang di waktu yang ada ni, sementara kita menanti ibadah korban nanti di Hari Raya Haji. Jadi kita akan berbincang berkenaan dengan hal ini. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz untuk meneruskan pengajian kita. Dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudy dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang memberi manfaat. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini masuk tajuk udhiyah, ibadah korban, yang mana tajuk terdahulunya adalah berkaitan dengan adab buang air. Jadi insya-Allah lah adab buang air akan disambung kembali selepas daripada Raya Haji. Jadi sebelum kita masuk Hari Raya Haji dan insya-Allah kita menyertai ibadah korban, seeloknya lah kita mengetahui berkaitan dengan hukum hakam ibadah korban. Menyertai ibadah korban hukumnya sunat, nanti akan dibicarakan. Tapi kita mempelajari hukum hakam ibadah korban untuk memastikan kita melakukan ibadah dengan sempurna, itu kewajipan kepada kita. Dan insya-Allah saya akan bicara dalam kitab Idaman Penuntut juga, dalam kitab yang sama. Jadi insya-Allah lah kita akan sempat dua slot, dua sesi. Minggu ni dengan minggu hadapan kita baca tajuk udhiyah, tajuk korban. Kalaulah kitab Idaman Penuntut edisi Jawi, muka surat 178. Kalau edisi Rumi, muka surat 91, baris yang ke-15 daripada bawah. Itu edisi Rumi, muka surat 91. Edisi Jawi, muka surat 178. Jadi saya bacakan untuk muka surat Rumi. Udhiyah. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Tiada wajib ia melainkan jika dinazarkan seperti katanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Atau macam nazar seperti katanya, ini binatang ini aku jadikan korban, tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih. Ia baca Bismillah, Allahumma
hazihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Walaupun ia ada sebut perkataan ini ialah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang. Jadi dia mulai dengan pembicaraan hukum. Melakukan ibadah korban, hukumnya adalah sunnatun muakkadah, dia panggil. Sunat yang kuat untuk bagi orang Islam yang baligh, yang berakal, yang berkemampuan. Tu. Sunat muakkad, sunat kuat untuk melakukan ibadah korban bagi orang Islam yang baligh, berakal serta berkemampuan. Kemudian sunat muakkad ni, ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita dan juga pandangan kebanyakan mazhab-mazhab yang lain, sunnatun muakkadah. Dia panggil sunat kuat tuntut. Tapi ada pandangan, contohnya pandangan mazhab Hanafi contohnya, bagi orang yang kuasa melakukan ibadah korban, hukumnya adalah wajib. Itu pandangan Imam Hanafi, Imam Sauri, Imam Auza'i, Imam Laith. Tapi yang kita masyhurnya pandangan Imam Hanafi mengatakan bagi orang yang berkemampuan melakukan ibadah korban, hukumnya adalah wajib. Dengan dalil perintah di dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Kita duk baca semua tu surah Kausar. Fasalli li wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah oleh kamu bagi Tuhan kamu, dan sembelih oleh kamu akan ibadah, akan korban. Jadi di ayat tu dengan amal perintah, maka sembahyang oleh kamu. Sebab tu mazhab Hanafi sembahyang raya ni hukumnya adalah wajib. Kita sembahyang raya hukumnya sunat. Mazhab Hanafi hukumnya wajib sembahyang raya ni sebab Quran perintah. Wanhar, kemudian Quran perintah sembelih pula. Maka mazhab Hanafi mengatakan bahawa bagi orang yang berkemampuan melakukan ibadah korban, hukumnya adalah wajib. Sehingga kan Nabi SAW beri peringatan kepada orang yang berkemampuan. Nabi kata, man wajada sa'atan falam yudahhi ma'ana fala yakrabanna musallana. Nabi kata, sesiapa yang mendapati kemampuan, ada keluasan, maka tidak melakukan ibadah korban serta kami. Dia dapat keluasan, ada kemampuan, tapi tidak melakukan ibadah serta kami. Nabi kata, fala yakrabanna musallana, jangan duk hampirlah tempat semayang kami. Nabi kata gitu no. Macam kalau kita kata kok, mari pak semayang kami, buat apa? Kamu berkemampuan, tapi kamu tidak menyertai ibadah korban. Maka amaran hak Nabi peringat pada orang yang berkemampuan agak amaran yang keras. Ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi kebanyakan ulama menyatakan korban hukumnya sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, termasuk murid Imam Hanafi sendiri. Imam Abu Yusuf mengatakan sunat. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru Imam Hanafi, murid pada Imam Hanafi, yakni guru kepada Imam Syafi'i pun sama juga mengatakan sunat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Diperintah akan aku dengan sembelih, dan ia sembelih tu sunat bagi kamu. Kutiba alayyan nahr walaysa biwajibin alaikum. Nabi kata, diwajibkan atasku sembelih. Nabi wajib melakukan ibadah korban. Dan tidak diwajibkan ke atas kamu. Kamu sunat je. Sebagaimana hadis
yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu' an-nahru wal witru wa salatud duha. Nabi kata, 3 perkara ni atas aku wajib. Dan 3 perkara ni atas kamu sunat. Apa hak 3 perkara? Atas Nabi perintahnya wajib, atas kita ni perintahnya sunat. Yang pertama, sembelih korban. Nabi wajib, kita sunat. Witir, Nabi wajib, kita sunat. Semain duha, Nabi wajib, kita sunat. Jadi jelas di sini, melakukan ibadah korban, hukumnya adalah sunat. Tetapi, bagi orang yang berkemampuan, kata Imam Syafi'i, tak ada ursah, tak ada kemudahan pun untuk dia untuk tidak melakukan ibadah korban. Itu kata Imam Syafi'i. Bagi orang yang berkemampuan, kalau kita tak ada alasan untuk tidak menyertai ibadah korban. Jadi, sesiapa yang tidak menyertai ibadah korban, mereka yang ada kemampuan tadi, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian, saya tinggal ni, saya nak ambil satu hadis lagi hak menjadi dalil bahawa ibadah korban ni hukumnya sunat. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat daripada Ummu Salamah, Nabi kata, iza ra'aitum hilala zilhijjah fa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'riha wa an sya'rihi wa asfarih. Nabi kata, apabila melihat kamu akan anak bulan Zulhijjah, fa arada ahadukum an yudahhiya, maka menghendaki oleh kamu bahawa melakukan ibadah korban oleh kamu. Bila menghendaki, mana kalau nak buat ibadah korban, Nabi kata, mana situ bukan kata kereta hok putus lah. Nabi kata kalau kita masuk bulan Zulhijjah, maka bila menghendaki melakukan ibadah korban, mana bila Nabi kata setakat tu menghendaki saja. Siapa nak korban, hak tambuh tu tak masuk lah. Nabi kata siapa yang nak korban, maknanya tak berat manalah tu. Tu dalil kata sunat. Nabi kata sesiapa yang mendaki melakukan ibadah korban, maka hendaklah ia menahan diri daripada kerak rambut dan juga kerak kuku. Mana Nabi kata siapa yang nak melakukan ibadah korban, itu dalil sunat. Tapi di sini saya sentuh sedikitlah hak berkaitan dengan Nabi kata jangan kerak rambut, jangan gunting rambut, jangan cukur rambut dan jangan kerak kuku. Saya nak sentuh sedikitlah daripada hadis tu. Jadi sidang pendengar yang menghendaki untuk melakukan ibadah korban, masuk sahaja 1 Zulhijjah. Masuk saja 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ni jatuh pada hari Rabu, 22 hari bulan 7. Tengok Rudi nak tengok tu, nak tengok takwing tu. 1 Zulhijjah, hari 1 Zulhijjah. Tu Zulkaidah baru tu. Zulhijjah kena belek takwing tu. Dah tiba cari dah. 1 Zulhijjah, hari Rabu, 22 hari bulan 7, 20. Jadi masuk je 1 Zulhijjah, jangan kerak rambut dan jangan kerak kuku. Jangan kerak rambut, jangan kerak kuku ni, jangan ni, kalau kerak apa hukum? Jangan kerak kuku, jangan kerak rambut, jangan kerak kuku. Tapi kalau kerak mana? Mazhab Syafi'i kita dan juga kebanyakan pandangan ulama, kalau kerak hukumnya makruh. Tapi pandangan mazhab Hambali, pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, masuk je hari Rabu 1 Zulhijjah, bagi sesiapa yang nak masuk bahagian ibadah korban, dia kerak rambut, dia kerak kuku, hukumnya adalah haram. Ini bagi sesiapa yang nak menyertai ibadah korban. Kalau kita satu keluarga,
ambil satu bahagian korban yang niat sebagai ibadah korban sunat, contohnya si ayah. Maka ayah je lah, jangan kerak rambut, jangan kerak kuku. Adapun ibu dan anak-anak satu rumah tu, tu macam biasalah, tak ada larangan. Hak ni bagi sesiapa yang nak menyertai ibadah korban, masuk je 1 Zulhijjah, maka yang dilarang kerak kerak rambut dan juga kerak kuku. Kalau kerak juga, mazhab Syafi'i kita makruh. Pandangan mazhab Hambali, pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Maka mazhab Syafi'inya sunat jangan kerak rambut dan kuku. Mazhab Hambali wajib jangan kerak rambut, jangan kerak kuku bila masuk 1 Zulhijjah. Walaupun apabila 1 Zulhijjah sampailah kepada melakukan ibadah korban. Ibadah korban ni kalau kata hari Jumaat 10 Zulhijjah. Selepas semelih tu barulah kita boleh nak kerak rambut, kerak kuku. Kalau kata melakukan ibadah korban 2 Zulhijjah pula, hari Sabtu, lepas tu lah barulah boleh kerak rambut dan kerak kuku. Jadi di situ, di tengah-tengah tu jumpa hari Jumaat. Dah kita 22 bulan hari Rabu. Kemudian kami Jumaat. Jumaat sekalipun jangan kerak kuku. Lepas tu masuk pula hari Jumaat akan datang 10 Zulhijjah. Pun jangan kerak kuku selagi belum selesai melakukan ibadah korban dengan penyembelihan. Lepas tu macam mana? Panjang sikit lah. Kalau jenis orang mudah jebeng, ada jebeng sikit lah muka tu. Dah. Kerak rambut, cukur apa tak dimakruhkan mazhab Syafi'i. Ada sikit lah. Lepas tu kuku gitu juga. Maka kita kerak lah. Kalau kuku contohnya, kita kerak hari Senin ni, esok. Dia kerak kuku, kita maklum lah. Hari Jumaat ataupun hari Khamis selepas asar. Hadis Aisyah radhiyallahu anha kerak kuku hari Jumaat. Ada riwayat pula kerak kuku hari Khamis selepas asar. Tetapi ada juga hadis cerita Nabi kerak kuku hari Senin. Jadi esok tu kerak kuku lah. Walaupun Jumaat baru ni, Khamis baru ni kerak kuku dah. Tapi nak tunggu Jumaat minggu ni, lepas tu Jumaat 10 Zulhijjah, panjang sikit kuku tu. Esok hari Senin kita kerak kuku. Kita kerak kuku hari Isnin. Sebab di 3 hari tu dalam kitab fiqh Islami wa'dillah tu, kerak kukunya sunat hari Jumaat atau hari Khamis ataupun hari Isnin. Jadi kita kerak esok hari Isnin. Walaupun hari Jumaat baru ni, Khamis baru ni kita kerak dah. Sebab apa? Sebab kalau nak pakai hari Jumaat baru ni, tunggu pula hari Jumaat dekat ni, tak boleh kerak. Hari Jumaat sekali lagi, tak boleh kerak lagi sebab tak sembelih lagi. Jadi panjang tu, kita kerak esok. Jadi seeloknya kita jagalah. Seeloknya kita jaga hok jangan kerak kuku, jangan kerak rambut, jangan kerak kuku, jangan cukur apa-apa, misal ke apa semua. Tetapi kalau bagi orang yang tak dan berapa hari keluar pelik dah di muka tu, tak apalah. Subuh sangat misalnya. Tengok tuang budak-budak nak kenal dah ni. Dah dia biasanya 2-3 hari dia cukup. Tapi tiba-tiba nak tunggu 10 hari tak kenal dia orang. Maka bolehlah contohnya pakai pandangan mazhab Hanafi. Kalau kita kerak rambut ke kerak kuku ke, hukumnya harus saja tidak dimakruhkan. Jadi kita balik kepada hukum. Hukum melakukan ibadah korban adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Bagi mereka yang cukup syarat Islam, merdeka, baligh, berakal, kemudian berkemampuan, tiba-tiba tidak melakukan ibadah korban, hukumnya adalah makruh. Sebab apa? Sebab ada pandangan yang mengatakan melakukan ibadah korban hukumnya adalah wajib. Kemudian kita ni mungkin lewat sikit lah kita ambil tajuk korban ni.
InsyaAllah hanya sempat 2 kali sahaja. 2 kali ni tak berapa cukup ni. Sekodar-sekodar je lah. Kemudian kepada sidang pendengar yang ada persoalan tentang korban tu, bolehlah tulis soalan tu dalam WhatsApp ataupun Facebook. Kemudian insya-Allah lah saya tengok kembalilah soalan dalam Facebook apa semua. Jadi untuk hari ni kita fokus dululah kepada pembicaraan hak dalam kitab ni. Mana kita kira koda-koda sempat lah. Jadi mazhab Syafi'i kita sunat kuat untuk melakukan ibadah korban bagi sesiapa yang berkemampuan. Tidak menyertai ibadah korban bagi sesiapa yang berkemampuan, hukumnya adalah makruh. Kemudian saya nak tambah sedikit lah. Dalam kitab ni hanya sebut sunat muakkadah. Sunat. Dia sunat di sini. Sunat di sini dalam mazhab Syafi'i kitanya ada 2. Satu dia panggil sunat ain, satu dia panggil sunat kifayah. Hak ni kadang-kadang tak apa dengar ni sunat ain, sunat kifayah. Yang kita biasa dengar fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain kita biasa dengar, fardu kifayah kita biasa dengar. Sunat ain kita tak hanya dengar sunat kifayah. Sunat ain. Ni sunat ain ni dia banyak sebenarnya, sunat ain, sunat kifayah, tapi tak sentuh pada masalah lain. Kita pergi pada masalah kita ni. Sebab nak pergi kepada hak lain-lain tu jadi panjang. Kita fokus pada kita ni. Jadi sunat ain ni jikalau kita seorang diri. Kita duduk seorang diri, duduk di Kuala Lumpur ke, duduk di mana-mana ke, seorang diri. Kita belum berkeluarga dan kita duduk asing daripada keluarga mak ayah kita. Jadi sekarang ni mak ayah kita duduk kampung, kita duduk kerja di Kuala Lumpur. Kita belum lagi berkeluarga. Kita hidup sendiri laginya. Maka sunat ain, sunat atas diri masing-masing melakukan ibadah korban. Hak sunat kifayah ni kita berkeluarga. Kita berkeluarga, mak, ayah, anak-anak, satu keluarga. Jadi sunat kifayah bagi keluarga tu kena ambil satu bahagian daripada ibadah korban. Sekurang-kurang ambil satu bahagian. Maknanya sekarang ni satu keluarga ni mak, ayah, anak mungkin 5, 6, 7, 8 orang. Sunat kifayahnya memada dah ambil satu bahagian untuk satu keluarga yang 4, 5, 6 orang tu. Tu panggil sunat kifayah. Makna ambil satu bahagian memada dah untuk hak baki-baki lagi dalam rumah tu. Faham tak ni? Ada pun hak seorang diri, tak ada dah lah. Kita seorang. Maka sunat ain, sunat atas diri kita sendiri, bagi yang ada kemampuan ambil bahagian korban. Kalau tidak, hukumnya makruh. Tetapi kalau kita satu keluarga, sunat kifayah, ambil satu bahagian untuk satu keluarga, tak makruh dah kita satu keluarga. Dia gitu. Kena ambil satu bahagian bagi satu keluarga, bagi orang yang berkemampuan. Jangan tak ambil langsung. Tetapi ini nak kena faham molek, itu sekurang-kurang lepas tuntutan tidak makruh. Tetapi tidak menafikan kita disunatkan tiap-tiap ahli keluarga tu ambil satu bahagian. Tu. Lepas tu terkadang orang yang berkemampuan betul, dia seekor lembu untuk satu keluarga dia. Mak, ayah, anak 5 orang, 7 orang, seekor lembu 7 bahagian untuk tiap-tiap seorang. Sebab tetap disunatkan untuk tiap-tiap seorang. Cuma kalau ambil satu bahagian untuk satu keluarga, okey dah. Tak makruh dah, gitu je. Macam ginilah. Contoh hak mudah kitanya, hak fardu kifayah semaya jenazah. Kita faham lah tak, fardu kifayah semaya jenazah. Kita semayang seorang, gugur tuntutan atas orang lain. Tak berdosa dah orang lain. Tapi orang lain tu fardu tak sebenar di semaya jenazah? Fardu juga. Sekarang ni kita fardu kifayah semaya jenazah. Orang lain fardu juga.
Tak menafikan dia fardu. Tapi dengan kita semayang seorang, orang lain tu tak semayang, tak berdosa dah. Tapi tidak menafikan dia pun fardu juga. Kalau dia semayang, fardu, bukan semayang sunat. Sama juga sekarang ni. Satu keluarga, sunat kifayah. Dengan bahawa, ambil satu bahagian, lepaslah kepada satu keluarga tak makruh dah. Tapi tidak menafikan untuk tiap satu seorang ahli keluarga tu kena ambil satu-satu. Hak tu hak lagi comel. Tapi sekurang-kurangnya satu bahagian untuk satu keluarga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, Nabi kata. Wahai manusia, atas tiap ahli keluarga, tiap-tiap tahun ibadah korban. Kena ambil juga satu bahagian daripada hak keluarga kita daripada ibadah korban. Hak tu hak sekeluarga, jadi sunat kifayah. Cuma di sini kita nak sebut satu keluarga ni. Kita nak kira mana satu keluarga. Sebab satu keluarga ni macam-macam keadaan tu. Ada hak mak ayah dengan anak, clear lah satu keluarga. Ada dalam mak ayah, anak tu dah berkeluarga sendiri dah. Tapi masih lagi duduk di rumah yang sama dengan mak ayah dia tua dah. Bukan satu anak, ada lagi anak yang lain, sudah berkeluarga, sudah ada anak sendiri, mendiami rumah yang sama. Nak kira mana tu? Sebab kalau kira anak yang berkeluarga ni, keluarga tu nafkah dia sendiri. Anak yang berkeluarga yang lain pula nafkah dia sendiri. Kira-kira situ mak ayah nafkah lain. Anak dia dengan keluarga dia nafkah lain. Anak seorang lagi dengan keluarga nafkah lain. Nak kira macam mana? Satu pandangan, janji satu keluarga, satu rumah duduk, dikira satu keluarga. Itu sekurang-kurang. Tapi ada pandangan mengatakan, ikut nafkah masing-masing. Jadi kamu ni memang duduk satu rumah dengan mak ayah kamu, tapi kamu satu keluarga suku dalam tu. Kamu ada nafkah sendiri. Kemudian ada pula adik-beradik kamu yang mendiami rumah yang sama, dia ada keluarga sendiri, dia ada nafkah sendiri. Kena ambil suku-suku satu bahagian untuk satu keluarga yang nafkah wajibnya asing-asing. Cuma makannya sekali. Sebab apa? Sebab pakak beli, kosi beli. Tapi sebenarnya nafkah asing-asing. Ada pandangan kalau nafkah asing-asing, satu nafkah satu bahagian. Tu ada lagi satu keluarga dalam rumah tu, nafkah lain satu bahagian. Mak ayah satu bahagian. Contoh. Tapi sekurang-kurangnya walaupun satu keluarga tu ada berapa nafkah sekalipun, sekurang-kurangnya ambillah satu bahagian daripada ibadah korban. Janganlah kita kadang-kadang ialah wak ringan, wak mudah je berkaitan dengan ibadah korban, yang mana mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib. Jadi kita usahakanlah. Tak ada alasan sekarang ni. Tak ada alasan. Walaupun mungkin sekarang ni tinggi sikit harga dianya. Tapi kita bolehlah. Saya pernah dengar satu ceramah. Dia kata, tak ada alasan dia kata. Kita sipanglah RM250 sebulan dia kata. 12 bulan RM600. Sekarang ni satu bahagian RM700, tambah RM100 je lah. Maknanya tak berat sangat. Sebab nak stokor tu berat juga ni lepas PKP ni. Contohnya. Lepas tu dia buat katalah ada ceramah tu. Kalau extra boleh bayar 100 sebulan, takkanlah untuk melakukan ibadah korban RM50 sebulan tak boleh nak sipang. Tu sebenarnya atas kita lah nak ke tak ambuh. Tapi kita sepatutnya janganlah ketinggalan menyertai ibadah korban. Hikmahnya sangat besar. Diampunkan dosa, dimerdekakan daripada api neraka. Sebab itulah kenapa masuk 10 Zulhijjah, rambut jangan kerak, kuku yang kerak, supaya dapat keampunan secara kesemua, termasuk juzuk tubuh kita. Dimerdekakan daripada api neraka, termasukkan juzuk tubuh kita. Itu hikmah dia. Pada ni. Kemudian ibadah korban ni nampak di situnya adalah satu usaha pengorbanan daripada kita. Satu usaha besar pengorbanan daripada kita. Kalau dengan ikhlas pula, kemudian dengan pengorbanan kita lakukan menggembirakan fakir miskin,
akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian binatang korban itu akan jadi kenderaan kita ketika kita meniti titian sirah. Jadi usahakanlah. Kita ni masih lagi belum terlambat. Usahakanlah menyertai ibadah korban sekurang-kurang tadilah sunat kifayah. Satu keluarga kita ambil satu bahagian. Kemudian hak dalam kitab menyatakan bahawa ibadah korban ni sunnatul muakkadah melainkan jika dinazarkan. Jika dinazarkan. Contohnya kerana Allah wajib atas aku berkorban. Lillahi alayya an udahhiya. Biha an udahhiya, bahawa aku melakukan ibadah korban. Itu nazar. Dia ataupun satu laginya ditambah dalam kitab ni, atau macam nazar. Tu panjang nak bicara tu. Macam nazar ni seperti nazar, serupa nazar tapi bukan nazar. Ni hari ni pada hak ning jumpa kali ni. Soalan-soalan tu banyak dah masuk tu. Tapi tak apa, soalan tu kita akan tengok semula. Kita pergi pada hak nazar. Nazar ni kalau nak ngaji bab nazar, ada nazar pada zimmah, pada tanggungan. Maknanya lillahi alayya an udahhiya hazihi sanah. Kerana Allah wajib atas aku melakukan ibadah korban pada tahun ini. Itu dipanggil nazar atas tanggungan kita. Ada nazar muayyan. Lillahi alayya an udahhiya hazihi syah. Kerana Allah wajib atas aku melakukan ibadah korban dengan ini biri-biri. Jadi dua pasang tu. Satu, wajib atas aku melakukan ibadah korban tahun ni. Mana tahun ni wajib atas aku lah. Tanggungan. Kena atas aku. Tapi dia tak menentu lagi kambing mana contohnya. Berbeza dengan kerana Allah wajib atas aku bahawa aku melakukan ibadah korban dengan ini biri-biri, ini kambing. Tu tetap dah. Kami tu tak lagi dah. Dia ditimbul gini. Dia apabila nazar, timbullah persoalannya, macam mana kalau sebelum sempat nazar binatang tu mati contohnya, macam mana? Tengoklah kalau nazar pada zimmah dipanggil, tahun ni wajib atasku melakukan ibadah korban. Sama walaupun di nazar muallaq, nazar dia gantung. Jikalau aku dapat bergiam-giam, maka wajib atasku pada tahun ini mengambil satu bahagian korban. Tu dia taklid kepada jika dapat bergiam-giam. Dapatlah perkara yang disebut tadi tu, maka tahun tu wajib dia ambil bahagian korban. Tapi binatang mana dia tak ta'yinkan, dia tak nentukan. Dia pun ambillah, belilah seekor kambing contohnya. Tiba-tiba kambing tu mati, kena tukar hak lain. Tukar beli hak lain pula. Mahal kambing ni 900,000 tak tahu. Beli kambing pula, tak ada apa-apa, mati pula, ganti hak lain pula. Ni. Kali nazar atas tanggungan, dia tak menentukan mana-mana binatang. Tapi kalau menentukan lillahi alayya an udahhiya bihadhihi syah. Kerana Allah wajib atas aku bahawa aku melakukan ibadah korban dengan ini biri-biri, dengan ini kambing. Hak tu ya. Mati hak tu tak ada lah. Mati dah ini mati dah. Tak ada lah. Kena ganti. Ganti apa? Ini yang kita sebutkan. Itu dipanggil nazar yang muayyan. Kemudian ada soalan tadi tu saya terbaca. Cuba Rudi turun sikit. Dia ada soal bab nazar. Tu. Okey. Abi Alid. Okey, soalan Ambo ni katanya di luar sikit daripada tajuk kita petang ni, tapi start dah seterusnya dah. Dah luar dah tu. Dah luar dah masa dah. Dah luar. Soalannya, jadi ke sesuatu nazar bagi seseorang itu hanya sekadar terdetik dalam hati tanpa dia mengucapkannya melalui mulut. Ni kena faham oleh orang kita ni. Orang kita ni niat lah apalah. Orang kita ni sebutan. Niat. Dia biasa dengar tak niat. Niat. Maksudnya dia kena faham nazar ni ada sirah dia, ada lafaz dia. Lafaz ni dia kena lafaz apa? Lafaz iltizam. Sebab nazar ni iltizamul qurbah lam tata'ayyam.
iltizamul qurbah lam tata'ayyan ni. Dia nak melazimkan, mendampingkan dengan Allah perkara yang bukan hak wajib. Bukan hak wajib, tak jadi nazar. Jika aku dapat benda sekian, wajib atas aku sembahyang fardu subuh. Tu jadi tu. Sebab fardu subuh tu memang fardu dah. Jadi sekarang dia dengan ada lafaz iltizam. Lafaz yang memistikan. Mana? Wajib atas aku. Ada lafaz dia. Lillahi alayya, kerana Allah wajib atas aku bahawa aku melakukan ibadah korban. Boleh panggil nazar. Ataupun nazartu, aku bernazar. Jika aku dapat bagian-bagian, aku akan ambil satu bahagian daripada korban. Barulah jadi nazar. Kalau terdetik di hati, itu cerita barunya. Cerita. Dia kena ada lafaz dia, sirah dia. Dia ada sirah, dia ada lafaz dia. Contoh tadilah. Kerana Allah wajib atas aku bahawa aku melakukan ibadah korban tahun ini. Ataupun ibadah korban dengan ini kambing. Itu baru dia panggil nazar. Maka bila nazar, hilang milik kita. Hilang milik kita. Milik tu sudah berpindah kepada fakir miskin. Hilang milik kita. Sudah tak boleh nak jual beli. Kalau kata kita sudah menentukan mana-mana kambing ke apa, sudah hilang milik tu sudah berpindah pada fakir miskin. Kita wajib sedekah sekalian kepada fakir miskin. Kita tak boleh makan sikit habuk, tak boleh ambil dan tak boleh makan sikit habuk. Keluarga kita pun tak boleh makan sikit habuk. Sebab apa? Sebab bila kita nazar, sudah hilang daripada pemilikan kita. Jadi pemilikan kambing yang kita nazarkan itu sudah berpindah kepada fakir miskin. Bukan hak kita dah. Wajib sedekah sekalian daging korban yang dinazarkan kepada fakir miskin. Sedekah pada fakir miskin. Ambil pun tak boleh. Nak hadiah kepada keluarga ataupun jiran yang kaya pun tak boleh. Wajib sedekah sekalian kepada fakir miskin. Hilang dah milik kita. Fakir miskin tu boleh banyak daging korban. Dia pun masa jamu, dia pun panggil kita. Kita pergi makan. Dah kita nazar kan? Nazar kita sudah beri kepada pemilik dah, fakir miskin. Hak dia dah. Dia pun jamu. Dia panggil kita. Kita makan jamuan hak dia. Bukan hak kita dah. Tak ada salah tu. Tak ada salah tu. Maknanya kalau main, saya ni nazar ni. Saya ke kamu semualah. Kamu pula kalau masuk gapa-gapa jangan lupa lah panggil saya. Sebab saya ni nazar. Jadi sikit pun tak nak ambil. Bila dia jamu, dia panggil kita yang nazar ni, kita boleh pergi makan lah. Sebab kita makan milik hak dia. Milik dia. Sebab apa? Lepas kita nazar, kambing yang kita nazarkan tu sudah menjadi milik kepada fakir miskin. Cuma satu lagi di sini, saya ni pun sambil tengok jam ni. Tu kata 2 minggu ni, dua bahagian tajuk korban ni agak terlambat sikit kita ni. Agak terlambat. Kita baca kitab dia pun ni. Kalau tak baca kitab, ada tempat-tempat saya langkah juga. Tapi dah baca kitab ni, tak boleh langkah lah. Satu lagi dia panggil seperti nazar. Seperti nazar. Seperti nazar ni khilaf ulama' lah. Seperti nazar ni guna. Dihukum seperti nazar. Tapi bukan nazar. Dihukum seperti nazar. Dengan bahawa dia kata, aku jadikan. Orang tanya dia. Orang tanya. Hak jenis tanya-tanya ni, hak zaman itulah ni. Zaman learning, binatang korban tak ada dah depan kitanya. Binatang korban, orang beli, kita wakil orang beli, kita tengok pada pagi nak sembelih tu lah. Dah kita wakil dia beli, kita wakil dia niat. Ada. Kemudian kita hanya tengok yang disunatkan kita tengok pada masa dilakukan penyembelihan tu. Situ kita tengok hak lembu bahagian kita ataupun kambing contohnya. Ni kita cerita orang dulu, dia bela lembu kambing, dia tak beli hak besar lalu dah sebab dia nak harga murah. Dia pun beli. Dia bukan pembela kambing dengan lembu. Jadi bila dia beli kambing ni, orang kampung tanya dah beli kambing ni nak buat gapo ni? Kambing ni
nak buat korban lah ni. Nak buat korban lah ni. Kambing nak buat korban. Dia kata kambing nak buat korban ni. Dia panggil bil ja'li. Kambing nak buat korban ni, maka korban dia sudah dihukumkan seperti nazar. Aku nak jadikan kambing ni sebagai korban aku. Ja'altu hazihi udhiyati. Bil ja'li dia panggil. Aku nak jadikan kambing ni sebagai korban aku. Dihukumkan seperti nazar. Lucu dah milik dia. Dia tak boleh nak jual dah kambing tu. Dan pada siapa masa sembelih, langsung dia tak boleh ambil daripada daging-daging kambing tu. Tapi bukan korban sebenar. Korban sebenar wajib atas aku. Itu korban sebenar. Aku bernazar bahawa aku. Itu korban nazar yang sebenar. Hak ni dihukumkan seperti. Faham tak ni? Seperti ikut mana? Hilang milik. Tak boleh nak jual dah kambing tu. Siapa datang sembelih, tak boleh ambil sikit abuk pun. Tu seperti. Tapi bukan nazar yang sebenar. Sebab itulah, kalau nazar yang sebenar, wajib atas aku bahawa aku, itu nazar yang sebenar. Aku bernazar bahawa aku, itu nazar yang sebenar. Sampai datang sembelih, dia tak wajib niat. Tak wajib niat. Sembelih jalan lah. Sampai masa 10 Zulhijjah, sembelih lah. Dia tak payah niat. Atas pandangan muktamad lah. Seorang pandangan kata kena niat juga. Adapun seperti nazar ni, dia cakap, nak buat apa kambing ni? Aku nak jadikan sebagai korban. Dihukum seperti nazar. Hilang milik, tak boleh nak jual. Sampai masa sembelih, dia tak boleh ambil langsung. Tapi dia tetap kena niat ketika sebelum melakukan ibadah korban. Dia kena niat sebagai korban. Dia kena niat. Itu je beza dia. Ataupun gini. Ataupun dengan isyarah dia panggil. Hazihi udhiyatun. Orang tanya dia. Dia pun jawab. Ini kambing ni korban aku. Tak ada. Seperti nazar. Tapi ini perkara yang khilaf ulama. Kalau orang dulu-dulu, memanglah jawapannya gitulah. Dia bela kambing. Dia bukan pengembala kambing ni sebenarnya. Dia hanya beli seekor, 2 ekor. Mesti orang tanya. Bila orang tanya je, kambing nak buat apa ni? Kambing nak buat korban lah. Habis dah lah. Seperti nazar dah jadinya. Ini korban lah kambing ni. Dia kata ini korban. Seperti nazar. Tak boleh ambil dah. Dapat tanya sembelih tak boleh ambil. Lepas tu kalau orang tanya nak jawab gua ni. Kalau orang tanya. Kalau orang tanya. Nak apa kambing ni? Tak boleh jawab. Kalau jawab je jadi seperti nazar. Jawab kena pandai lah. Orang tanya kita, nak buat gapa kambing ni? Kita boleh jawab lah. Ini korban sunatku. Tak akan seperti nazar. Korban sunat macam orang lain buat. Ataupun kita jawab, hendak aku sembelih sebagai korban sunat. Kambing ni aku nak jadikan sebagai korban sunat. Kambing ni aku nak sembelih pada hari raya haji nanti. Dia tidak akan dihukum seperti nazar. Dia perkara ni kalau dalam kitab memang bicara sangat lah. Kitab Jawi, kitab Arab ke, dalam kitab Fiqh Islami Wa'dillah tu, dia 2 kali bicara perkara ni di sisi Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Hambali mengatakan dihukumkan seperti nazar. Sudah hilang milik kita dan kita bila sampai masa sembelih, kita langsung tak boleh nak ambil. Wajib sedekah pada fakir miskin sekalian. Tapi setengah ulama tak jadi pun seperti nazar. Dia jadi setakat wa'dun janji je. Dia jadi setakat ikhbar, nak cerita sahaja. Kambing tu nak buat korban. Mana itu perkara khilaf ulama lah. Jadi kalau berlaku seumpama tu kok, jangan duk tekan lah kawan tu. Kita nampak kawan tu beli kambing. Kita bertanya, kambing nak buat apa? Kambing nak buat korban lah. Habis dah awak sudah menjadi hukum seperti nazar. Dah guana. Awak tak boleh jual dah kambing tu. Hilang milik awak dah tu. Nanti sampai masa 10 Zulhijjah, hari raya haji, kamu sembelih, kamu langsung tak boleh ambil lah. Keluarga kamu langsung tak boleh makan lah. Seperti nazar lah tu. Maksud saya korban sunat je. Tak jadi walaupun dia kata gitu. Itu pada pandangan muktamad lah. Itu perkara khilaf. Maknanya, kalau orang awam cakap seumpama tu, tak apalah, jalan je lah. Jalan kekal sebagai korban sunat. Kekal sebagai korban sunat. Kemudian dia ada tadi ni hak
hok baca ketika sembelih tu kan. Baca bismillah Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni tu. Dalam doa tu ada sebut doa tu ketika sembelih. Ini korbanku. Jadi wajib kau. Ada itu dia ambil barakah sahaja. Jadi korban kita tu korban hak seperti nazar. Jadi kira-kira kita hari ni cerita bab hukum korban sunnatun muakkadah bagi orang yang berkemampuan. Kemudian melainkan bila nazar, maka nazar ni wajib beri wajib sedekah sekaliannya kepada fakir miskin. Lepas tu mana lagi soalan-soalan hak berkaitan dengan nazar. Nampak ada beberapa soalan hak berkaitan dengan nazar tu. Mana lagi? Oh tu ada soal bab wakil, insya-Allah lah minggu hadapan saya akan ambil soalan tu. Cerita hak masalah orang nazar. Tadi soalan tadi. Ada. Ya, tadi dia sambung balik dia tanya. Pasal dalam hati, terletak dalam hati tu ialah dalam hati tak angin nazar. Walaupun terlintas saja tak wajib lah. Terlintas dalam hati tak wajib. Kalau cakap mulut pun tak wajib. Tahun ni nak buat korban. Tahun ni nak buat korban tu dia punya azam. Hak tadi lain. Hak tadi ada kambing. Nak apa kambing tu? Nak jadikan sebagai korban. Seperti nazar atas pandangan muktamad. Ini kambing ni. Ini kambing ada depan ni. Saya nak buat korban ni. Tidak sebut korban sunat. Sebut korban saja. Dihukum seperti nazar. Kalau tak ada binatang apa-apa pun. Tahun ni Allah nak ambil bahagian korban juga. Nak cari mana-mana orang buat korban secara kelompok. Kita nak sertai sama ni. Contohnya. Bukan cerita hati tu. Cakap tu pun tak dinazar. Ingat baik, nazar ni kan ada sirah iltizam. Ada lapah yang mana kita nak memistikan, mewajibkan. Lillahi alayya. Kerana Allah wajib atas aku. Tengok tu. Lillah. Kerana Allah wajib atas aku. Ataupun nazar tu. Aku bernazar bahawa aku akan mengambil bahagian korban pada tahun ini. Sebut perkataan nazar. Maknanya ada lapah memistikan kita melakukan ibadah korban. Barulah dimasuk dalam nazar. Terlintas di hati. Tu tak cerita tu. Tapi cakapan orang kita ni, orang kampung kita cakap niat-niat tu, dia kadang-kadang lafaz nazar tu dipanggil niat juga. Kita payah nak cakap ni. Saat ni dia kata terlintas dalam hati. Macam niat azam gitu je. Tu memang tak ada nazar. Cakap mulut pun tak ada nazar. Dia kadang-kadang lafaz nazar yang sebenar-benar ada sirah iltizam tu. Lafaz yang menunjukkan bahawa kita memistikan pun. Terkadang dia panggil niat juga. Mana kalau sebut kata niat, dia tanya niat tu maksud apa? Niat maksudnya wajib atas aku. Tu nazar tu tapi dia panggil niat. Ataupun aku bernazar, jika dapat sekian perkara, maka wajib atas aku mengambil satu bahagian daripada bahagian korban. Tu nazar tu. Cuma kita nazar ni jangan ada mu'alak lah. Jangan ada hok gatung-gatung. Dia ada hok gatung-gatung ni macam ada timbal balah. Hok gatung sok mau tu setengah ulama kata makruh tu. Dia nak korban. Tapi jika aku dapat begiang-begiang, maka wajib atas aku. Makna biar Tuhan beri dulu hak dia. Buat syarat. Barulah nak balas. Abang apa tu? Timbal balas tau. Kalau Tuhan dah beri aku tak ambil korban. Ni dapat kedekut orang panggil. Sepatutnya kita ambil bahagian korban, taqarrub ilallah, kurban ni qarraba yuqaribu kurbanan ni mendampingkan diri dengan Allah dengan melakukan pengorbanan. Kita ambil bahagian korban, kita melakukan pengorbanan dengan ikhlas dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat ibadah korban ni Allah Taala beri kita benda hak kita nak begiang. Baru comel. Ni dak ni, jika aku dapat maka wajib atas aku, barulah nak buat korban. Tapi Tuhan kena beri dulu apa yang kita nak.
Itu panggil nazar mu'allak, tergantung. Tapi jadi nazar lah kalau begitu. Jadi seeloknya kita ada apa-apa yang kita berhajat. Kita buat kebajikan. Kita sembahyang sunat, kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita puasa sunat, kita minta dengan Allah Ta'ala apa yang kita kehendak tu. Kita mengaji Quran, kita berzikir, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil bahagian korban. Selebih sedekah sunat. Sebab apa? Sebab khilaf pada wajib. Hanafi kita wajib korban bagi orang kuasa ni. Jadi selebih sedekah sunat melakukan ibadah korban. Selepas kita buat ibadah korban, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah korban yang kita lakukan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita benda begiang. Comel dia gitu. Tapi kalau dia kata jika tu wajib atas aku, ya dia korban lah juga. Cuma kena faham molek, jadi nazar lah juga. Cuma nak kena faham molek sedang pendengar, nazar ada sirah dia, ada lafaz dia. Sekadar terdetik di hati, tak kira langsung tu. Cakap di mulut pun tak jadi nazar lagi. Setakat cakap, nak buat korban tahun ni. Berasa tahun ni nak buat korban. Ada tak tahu mana-mana masjid surau ke buat ibadah korban secara kelompok. Tak dia nazar gitu. Nazar ni contohnya, lillahi alayya an udahhiya. Kerana Allah wajib atasku bahawa aku melakukan ibadah korban. Ataupun nazar tu, aku bernazar bahawa aku melakukan ibadah korban. Itu baru dah dihukumkan nazar. Maka ibadah korban tu hukumnya wajib. Bukan lagi dihukumkan sebagai sunat. Kemudian insyaAllah minggu hadapan kita masuk waktu melakukan ibadah korban. Dan juga niat korbannya macam mana. Atau macam mana cara pembahagian daging korban. Apakah hukum daging korban kita jadikan sebagai pengupah kepada orang yang menguruskan. Dan apakah hukum kita melakukan ibadah korban kepada arwah, kepada seseorang yang sudah mati tanpa ada wasiat daripada si mati itu sendiri. Ini semua lengkap dalam kitab Idaman Penuntut. Cuma sempat tak sempat, insya-Allah lah kita usahakanlah pergi pada poin-poin yang lebih hak biasa berlaku, hak biasa banyak timbul persoalan. Hak soalan ada FB, saya akan pilih-pilih lah hak berkaitan dengan ibadah korban. Sebab kita hanya ada sekali lagi sebelum kita masuk pada raya korban, raya haji. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah pun sampai di penghujung pertemuan untuk pembicaraan berkenaan dengan ibadah korban. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita sambung lagi minggu hadapan. Baiklah, untuk memberkati majlis pada petang ini, sama-sama kita persilakan Ustaz untuk bacaan doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin. warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.